Alright. Cik Amin tak share. Dia dah share. Tooth sensitivity, also known as hypersensitivity, is a sharp, sudden pain that can affect one or more teeth. Sensitivity can be caused by temperature changes, temporary chemical changes like whitening, or when the dentin and dentinal tubules are exposed from thinning enamel or recession. Movement of fluid within tiny tubes located in the dentin layer irritates the tooth's nerve center, sending a pain signal to the brain. The more these dentinal tubules are exposed, the greater the likelihood teeth will become sensitive. Whitening systems like Philips Zoom are specially formulated with potassium nitrate, ACP, and fluoride to help minimize sensitivity. Innovation and you. Philips. Tooth sensitivity, also known as hypersensitivity, is a sharp, sudden pain that can affect one or more teeth. Sensitivity can be caused by temperature changes, temporary chemical changes like whitening, or when the dentin and dentinal tubules are exposed from thinning enamel or recession. Movement of fluid within tiny tubes located in the dentin layer irritates the tooth's nerve center, sending a pain signal to the brain. The more these dentinal tubules are exposed, the greater the likelihood teeth will become sensitive. Whitening systems like Philips Zoom are specially formulated with potassium nitrate, ACP, and fluoride to help minimize sensitivity. Hai semua, Assalamualaikum dan salam ceria. So hari ini kita bersiaran lagi untuk Tanya Dentist pada hari ini. So apa tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini? Sebelum tu saya ingin perkenalkan anda semua. Hari ini kita bersama Dr. Fatma, Dr. Hari Fatma. Hai Dr. Fatma. Hai Cik Huda. Hai, so hari ni kita akan membawa satu tajuk. Okey, sebelum tu saya nak beritahu anda semua, kalau nak jumpa Dr. Hari Fatma, korang boleh ke My Dental Care Cyberjaya ataupun ke My Dental Care Situmangan. Betul tak Doktor? Ya, betul. Okey. So hari ni kita nak bawa satu tajuk yang tajuk dia macam ni, gigi sensitif ataupun gigi sakit. So, pernah tak anda semua dekat luar sana, dia tiba-tiba masa kita nak makan ke, masa kita tengah minum ke apa, tiba-tiba rasa macam sakit gigi. So, kita confuse sampai ada itu gigi tu disebabkan oleh sensitivity ataupun memang gigi kita tengah sakit. So, hari ni kita bawakan khas Dr. Fatma untuk cerita ataupun berkongsi kepada kita apa sebenarnya masalah yang kita tengah hadapi. Kan Doktor? Ya, betul. Okay, so sebelum tu saya minta doktor perkenalkan diri doktor dan kita teruskan kita punya perkongsian mengenai gigi sensitif ataupun gigi sakit. Alright. Okay, terima kasih Cik Huda. Salam ceria. Saya Dr. Fatma dari My Dental Care Cyberjaya dan Sri Kembangan. Topik saya memang adalah tentang sakit gigi ke ataupun sensitif. Seringkali kita selalu dapat pasien yang selalu bertanya, kenapa gigi saya sakit, kenapa gigi saya sensitif. So apakah punca-punca atau faktor-faktor yang boleh mengakibatkan gigi sensitif ataupun sakit gigi. Tapi sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang faktor-faktor atau punca-punca untuk sakit gigi ataupun sensitif, saya ingin menerangkan tentang struktur
struktur gigi dahulu. So supaya kita jelas dan nak faham kemudian ya. So boleh Cik Huda tunjukkan saya struktur gigi ke? Gigi. Struktur gigi. Saya Doktor, kita share dulu. Boleh. Okey, seperti gambar yang akan dipaparkan, struktur gigi kita. Okey. Next please. Okey, ini adalah struktur gigi kita. Selalunya gigi kita ni ada 3 permukaan yang sangat penting. Permukaan pertama kita panggil enamel, permukaan kedua kita panggil dentin, ketiga adalah akar ataupun pulp lah selalunya kita panggil. So selalunya memang dia boleh efek mana-mana permukaan sekalipun. So yang ini sangat penting dulu. Nanti saya akan explain lebih lanjut apakah punca-punca dia. So saya dah explain tentang struktur gigi ni secara ringkas lah ya. So mari kita tengok apakah punca-punca yang boleh mengakibatkan gigi sakit ke ataupun sensitif. Salah satu puncanya adalah apabila kita punya plak ataupun terlalu banyak kalkulus gigi yang berada dalam permukaan gigi kita. So apa tu plak? Seperti gambar yang kita boleh tengok tu, yang dipaparkan tu, plak tu ialah bahan yang boleh melekat atau lekit di permukaan gigi kita ataupun sisa makanan yang terkumpul pada celah-celah gigi ataupun permukaan gigi juga. Tapi setelah plak tu memang berada di situ boleh menjadi keras. Once dah jadi keras tu, kita panggil kalkulus gigi ataupun karang gigi. So stain gigi pun boleh terjadi pada permukaan gigi. So, apabila masa kita ada banyak karang gigi, apakah simptom-simptom yang kita akan rasa adalah gusi boleh berdarah, lepas tu gusi pun boleh bengkak juga, kita boleh nampak gusi tu jadi kemerahan, lepas tu kita akan rasa kadang-kadang sakit gigi ataupun sensitif juga, mulut boleh berbau ataupun kita panggil halitosis, lepas tu gingivitis ataupun periodontitis. Gingivitis ni dia masa gusi kita sangat merah. Okey, masa kita memang biarkan lagi, masih tak buat juga scaling gigi, dia akan jadi periodontitis. Okey, periodontitis tu dia akan, masa karang gigi tu telah memang dah masuk gigi, masa gusi tu telah surut. So, permukaan akar kita memang terdedah, so dia, karang gigi tu boleh terbentuk pada akar gigi tersebut lah. Yeah? So, apakah rawatan yang perlu yang kita kena buat adalah scaling gigi. Yang tu sangat wajib dan sangat penting untuk kita mengeluarkan plak-plak ataupun karang-karang gigi dan juga stain gigi juga. So, seperti yang gambar kita tengok sebelum dan selepas tu, memang nampak karang gigi dengan stain gigi tu telah dikeluarkan lepas rawatan scaling gigi. Selalunya kita akan sering kali dengar juga soalan macam ni. Adakah scaling akan membuat gigi kita jarang-jarang? Itu tidak betul. Memang scaling tak akan buat gigi itu jarang. Okey, kita akan just mengeluarkan semua karang gigi pada celah-celah gigi dan lepas beberapa minggu gusi itu akan jadi sihat dan naik baliklah. Okey, sebab kadang-kadang dia surut sebab karang gigi tersebut. Next, kedua yang saya sering kali dapat soalan adalah adakah masa kita buat scaling ataupun lepas buat scaling tu adakah kita akan jadi goyang-goyang? Tak ada Itu pun tidak betul juga. Seterusnya, adakah scaling gigi ni akan memutihkan gigi kita? Itu pun tidak betul. So memang untuk memutihkan gigi kita perlukan membuat whitening lah. So kalau buat whitening tu bolehlah gigi kita jadi putih, tapi dengan scaling ni kita boleh mengeluarkan karang gigi dengan stain gigi. So saya harap yang ini jelas sikit. Okey, so yang ni adalah antara salah satu puncanya. Okey, let's tengok punca. Yang ni tengok sebelum dan selepas. Nampak tak akar yang bawah tu memang dia nampak juga terdedah. So lama-lama tu gusi akan kembali menjadi sihat. Tapi kena bagi beberapa minggu lah untuk menjadi sihat balik. So contohnya kalau kita tengok gambar ni memang karang tu sangat tebal. So memang kita kena juga keluarkan secepat mungkin sebelum kita tak naklah timbul lagi banyak problem. Lepas tu sakit juga gigi. Okay? Okey, kita tengok gambar yang seterusnya pula.
Okey, ini pun adalah antara salah satu gambarnya, sangat-sangat keras jugalah. Yang itu sebab tu kita panggil karang gigi. Next gambar please. Okey, next saya nak cakap tentang punca seterusnya ataupun faktor seterusnya adalah cavity gigi ataupun gigi berlubang. Okey, macam kita boleh tengok ni, gigi berlubang ni boleh berlaku pada gigi susu ataupun gigi kekal. Gigi depan ke gigi belakang boleh je lah berlaku di mana-mana permukaan gigi juga. Okey, so next gambar please. Kalau terjadi macam ni ataupun yang ini lagi jelas kita nampak gigi tu. Okey, dia dah masuk dalam permukaan gigi. So, apakah simptom-simptom yang kita boleh rasa adalah kita akan rasa sakit gigi. Boleh juga gusi dia jadi bengkak. Boleh juga kita mendapatkan nanah. Okey, boleh juga dia boleh jadi bernanah pada gusi lah. Sebab infection ni pun telah lanjut kepada akar. Okey, kalau setakat berada di lapisan pertama dan kedua macam saya explain tadi, lapisan enamel dengan dentin, kita boleh buat tampalan gigi. Kalau dah masuk akar dah, kita selalunya akan suggest ataupun bercadang untuk buat rawatan akar gigi. Selalunya kita cuba selamatkan gigi sebanyak mana yang boleh lah. So, okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, seperti gambar yang ini kita nampak, gigi ni dia berlaku pada celah gigi. Selalunya makanannya kebanyakan suka berlaku pada celah-celah gigi jugalah. Sebab makanan once berlubang, dia senang nak masuk kat gigi, kat celah gigi tersebut. Okay, next picture please. Okay, yang ni adalah gambar sebelum dan selepas tampalan. So, kita akan membersihkan cavity-cavity tersebut dan kita boleh membuat tampalan gigi. Antara tampalan dia adalah komposit GIC yang kita selalu gunalah. Okay, so dia boleh nampak balik secara macam nampak natural sikit lah. Okay, kalau sangat diperlukan lepas rawatan gigi, kita selalu suggest untuk kadang-kadang kita suggest untuk buat crown juga ataupun sarung gigi. Next gambar please. Okay, ini pun adalah salah satu cavity gigi jugalah yang perlu kita bersihkan dan membuat tampalan. Next please. Okey, antara punca yang ketiga pula, saya nak masuk punca yang ketiga adalah kehausan gigi. Kehausan gigi ni selalunya memberi kita selalu dapat gigi sangat mengilu atau sensitif. Apakah kehausan gigi yang ada adalah lelasan gigi. Kalau macam sekarang tuan-tuan puan-puan yang tengok ni, yang ni kita panggil lelasan gigi selalu berlaku pada, nampak tak yang kat gigi sana lah. So memang akar dia terdedah sikit lah. Okey, yang tu kita panggil lelasan gigi. So selalunya lelasan gigi kita nampak shape dia lain sikit lah. And masa kita minum air sejuk akan rasa sangat mengilu. So apa yang kita boleh buat adalah membuat tampalan komposit juga ataupun GIC supaya tak rasa lagi lah yang mengilu tu lah. Gambar seterusnya please. Okey, ini pun adalah samalah, kita akan rasa sangat mengilu. So apakah sebab yang kita selalu dapat kehausan gigi ataupun lelasan gigi secara spesifik adalah masa kita memberus gigi sangat-sangat kuat. Masa kita memberus gigi sangat-sangat kuat, bolehlah jadi punca ni jadi lelasan gigi. So yang itu kita kena pantau sikit lah Alright, kita kena guna yang teknik yang betul untuk memberus gigi. Next please. Okey, yang ini pun sama So, antara punca yang lain saya nak cakap juga, sakit gigi ataupun sensitif adalah gigi menjadi longgar. Yang itu saya tak ada gambar dia, tapi saya just explain dulu. So, punca lain juga gigi yang longgar, gigi yang patah. Kadang-kadang kita makan makanan yang sangat keras, bolehlah gigi kita patah ataupun kita jatuh, trauma jatuh bawah ke apa, yang tu pun boleh menyebabkan gigi kita patah. Masa tu bolehlah kita rasa gigi kita sakit ataupun sensitif. Selain tu, gusi kita boleh jadi bengkak. Itu pun salah satu faktor juga. Faktor lagi satu adalah masa kita rasa ada nanah pada gusi tu. So, yang ni semua antara faktor-faktor dan punca-punca lah. So, apa yang saya nak cadangkan untuk, saya just buat ringkasan lah atau ringkasan atau pengurusan.
masa kita ada banyak karang ni ataupun better kita dapatkan scaling gigi. Ataupun selalu cuba tengok dentist 3 hingga 6 bulan untuk mendapatkan info ataupun apa status keadaan gigi tersebut. Kalau macam kita perlukan tampalan ke sebab ada gigi berlubang, better dapatkan tampalan secepat mungkin sebelum dia menjadi sangat-sangat rosak ke ataupun teruk lah. Okay? Ini antara yang sangat-sangat saya nak memang share dengan semua orang sebab ini itu je lah. Yeah? Itu saja kot daripada saya, tapi Cik Huda nak tanya apa-apa ke? Okay, Doktor, thank you so much for maklumat yang sangat banyak. Okay, so macam kita tahu, so ada 3, macam Doktor cakap tadi, ada 3 sebab lah kenapa gigi kita rasa-rasa macam tiba-tiba rasa sakit. Sama ada sensitif orang gila tadi, first sebab tak scaling gigi, kedua sebab gigi berlubang, dan ketiga sebabkan abrasion ya Doktor? Ya, kehausan gigi lah. Okay. So kita ada soalan tu Doktor. So macam Doktor cakap tadi, sebabkan kita berus gigi terlalu kuat tadi, dia boleh menyebabkan abrasion tu berlaku. So apa Doktor punya saranan kepada orang di luar sana, maksudnya berapa lama kena berus gigi tu, lepas tu guna berus gigi yang macam mana? Macam mana? Okay, selalunya saya akan cadangkan untuk gunakan berus gigi yang soft. Itu satu. Okay, so kalau yang kedua tu jangan berus gigi sangat kuat, especially kita kadang-kadang suka like tekan sikit pada gusi tu. Ingatkan kita nak keluarkan semua plak-plak yang kita ada pada gusi tu lah. Tapi yang itu saya tak encourage lah. Saya selalu cadang jangan tekan sangat lah. Okay, kalau boleh at least kena straight bawah 45 darjah lah, better lah yang tu. Okay, yang tu yang kedua. Ketiga, kalau boleh cuba buat flossing juga. Yang tu pun salah satu memang penting lah untuk kita buat flossing. Flossing tu selepas makan semua better to floss. Sebab memang ada kadang-kadang makanan akan sangkut lah kan pada celah-celah gigi tu. So, selalu buat flossing. So, yang tu sangat penting lah. Okay, and untuk berus gigi selalunya kita akan suggest untuk buat at least berus gigi sekurang-kurangnya 2 minit lah. Okay, and then also berus gigi 2 hingga 3 kali dalam sehari. Okay, so kena berus gigi at least 3 minit. So satu lagi Doktor, ada satu soalan lagi, dia macam bila kita ambil makanan yang panas ke ataupun makanan yang agak sejuk, tiba-tiba rasa sakit. Tu disebabkan oleh apa? Tapi kita elok je, tak ada masalah pun, berlubang pun tak ada. Tu sebabkan kita punya gigi dah terhakis ke macam mana tu? Okay. Kadang-kadang kita rasa sebab tak ada apa-apa, tapi ada tak buat scaling sebelum tu semua? Oh, kena make sure juga lah. Selalu make sure buat scaling, semua keluarkan plak-plak tersebut lah. Okay, so kalau still rasa dah buat scaling still sakit, memang kita kena check juga sama ada mana-mana gigi kita berlubang ke tidak. And kita juga kena check sama ada gigi tu terhakis jugalah ke tidak lah. Yang tu pun kita kena check juga sebab kita pun ada satu condition kita panggil atrisi ataupun attrition. Okay, yang tu pun kita check sebab kadang-kadang kita ada macam kalau kita gigit kuat-kuat sangat, kita panggil tooth-to-tooth contact. Gigi ke gigi contact tu pun boleh menyebabkan gigi kita tu, lapisan ataupun bungakan gigi tu, dia boleh jadi attrited lah. Once attrited pun akan kadang-kadang rasa sensitif juga. So yang tu pun kita kena check juga dari dentist. Sama ada yang tu lelasan gigi ke, attrition ke, bagaimanalah. Okay, kalau let's say kalau dia attrition, kita boleh pakai night guard ataupun mouth guard lah. Okay. Yes. Oh ya, attrition tu Doktor yang gigi dia tergeser kan Doktor? Yes, betul. Okay, faham. So apa-apa pun kita kena check juga dengan doktor. Kenapa tiba-tiba gigi dia sakit ke apa kan? Doktor, last soalan lah. Okay Doktor, last soalan lah. Ini last soalan. So bila kita rasa gigi tu sakit apa yang orang cakap kadang-kadang kan kita kat rumah kan, kita susah nak keluar, lebih-lebih lagi waktu sekarang ni kan Doktor. So apa Doktor punya nasihat supaya kita punya macam rawatan sementara kat rumah sebelum kita pergi jumpa doktor? Ataupun sebelum kita dapat buat appointment. Okay, apa saya akan mengusulkan adalah first, bolehlah tuan-tuan check dulu, tengok dalam mirror sama ada nampak ke tidak.
and banyak berkumur dulu. Somehow memang kena jumpa doktor tu. Nak cakap temporary pun sangat susah sebab kita memang kena jumpa doktor secepat mungkin. So memang dapatkanlah appointment secepat mungkin juga untuk tengok apa dia punya punca. So contohnya kalau banyak calculus ataupun karang gigi, yang tu susah nak cakap lah. Memang kena buat rawatan scaling juga. Kalau ada lubang gigi, memang juga kena tampal. So saya kena cakap, try to kumur as much as possible lah sebelum boleh dapat jumpa dentist, tapi memang kena dapat juga rawatan. Okay, alright doktor. So apa-apa pun kena ni lah. Cuma yang berus gigi 2 kali sehari, guna flossing, ubat berkumur dengan mouthwash tu penting lah. Boleh. Untuk tolong dan sebagai kita punya harian. Is it doktor? Ya, cuma untuklah prevention lah supaya kita nak mengelakkan, tapi still kena juga jumpa dentist lah. Okay, alright doktor. Okay Dr. Fatma. So itu sahaja soalan daripada saya. Sekejap kita tanya dulu. Kita tanya kepada kita punya team ada soalan tak daripada Facebook. Sekejap Okay, boleh. Okay, so far tak ada. So kalau ada kalau kepada sesiapa yang tengah menonton ataupun akan menonton selepas ini, kalau ada soalan, boleh letak dekat ruangan komen atau boleh PM atau DM sahaja kami dekat inbox FB. InsyaAllah kita akan tolong dan kita akan bantu. Okay, siapa-siapa yang nak tanya pasal appointment pun boleh. Okay, Dr. Fatma, thank you so much untuk perkongsian pada hari ini. So, Terima kasih. terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan doktor mungkin pada bulan hadapan. Okay, itu sahaja daripada kami. Thank you doktor. Thank you. Okay, see you. See you, bye. Alright, so kepada anda di luar sana yang berkesempatan nak tengok kita orang, jangan lupa untuk call ataupun WhatsApp kalau sekarang ada sebarang pertanyaan ataupun nak set appointment. Dan sekarang ni kita tengah adakan promosi untuk scaling. Tadi kan doktor kata pasal scaling gigi tu, so kalau korang nak buat rawatan scaling, boleh call kita orang, contact untuk set appointment untuk dapatkan scaling promotion. Scaling khas untuk Ramadan dan Raya punya, okay? Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, bye. Selamat berbuka puasa nanti dan selamat beribadah. Okay, bye. Assalamualaikum.